Ayah, siapa manusia yang paling bahagia? Manusia yang paling bahagia? Kalau Farhan nak tahu siapa manusia paling bahagia, ni yang cerita kat Farhan. Kisah seseorang nama dia Fairuz. Fairuz seorang pekerja yang baik. Oleh sebab dia bagus, bos dia naikkan pangkat dan naikkan gaji dia. Agak-agak Farhan, Fairuz tu manusia paling bahagia tak? Bahagia sebab dia dapat naik pangkat, dapat gaji banyak. Bukan. Lepas dia pangkat, esoknya pula Fairuz dapat berita yang dia sakit. Doktor cakap Fairuz hanya ada masa 3 bulan untuk hidup. Farhan rasa macam mana sekarang? Adakah Fairuz tu masih menjadi manusia yang paling bahagia ke tak? Mana boleh dia jadi manusia paling bahagia? Dia sakit. Sebenarnya Fairuz sendiri pun tak tahu. Yang tak lama lagi dia akan jadi manusia yang paling bahagia. Kenapa pula ayah? Dia kan hidup dah tak lama dah. Dia sakit. Selain seorang pekerja yang bagus, kawan-kawan suka, dia seorang anak yang baik. Fairuz ni juga sangat suka bersedekah. Manusia yang paling bahagia ialah manusia yang bila mana terhenti nafasnya, namun tidak terhenti pahalanya, mengalir dan terus mengalir. Hasil daripada amalan bersedekah. Jadi, kalau Farhan nak jadi manusia yang paling bahagia, Farhan kena selalu sedekah lah. Ya, bersedekah dengan niat ikhlas kerana Allah Ta'ala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayang. Ayuh bersama-sama membangunkan aset Islam dengan berinfak untuk dana pembangunan masjid dan tahfiz melalui pertubuhan mihrab. Insya-Allah dengan infak ini kita dapat mencapai kebahagiaan yang sempurna di dunia dan di akhirat. Untuk maklumat lanjut, layari www.infakmihrab.com. Berinfaklah sekarang. Alhamdulillah, Allah masih lagi beri izin kepada kita untuk kita bersama-sama lagi merayakan Syawal. Walaupun dah masuk 18 Syawal, saya pasti ramai juga yang masih lagi teruja untuk bersilaturahim, meneruskan perayaan pada bulan Syawal ini. Dan subhanallah, sebenarnya bulan Syawal ini juga adalah bulan untuk kita membuktikan takwa kita. Adakah amalan kita sepanjang bulan Ramadan itu dapat kita lihat hasilnya pada bulan Syawal ini. Dan untuk bincangkan dengan lebih lanjut tentang bulan Syawal, bulan pembuktian takwa, kita bersama-sama dengan Ustaz Syed Abdul Kadir Al-Jufri pada pagi ini, insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya. Macam dah jauh je melihat video klip tadi Ustaz. Itulah betul. Kadang kita fikir Allah macam manalah nanti kita kan. Kalau kita dah tak ada nanti, agaknya ada tak lagi pahala kita yang berterusan kan. Ya, macam yalah, hidup ni tak lama kan. Ya, tapi kita nakkan pahala kita tu biar ada sampailah kita dalam kubur nanti. Subhanallah. Tapi Ustaz kan, kalau kita cakap pasal bulan Syawal, ramai yang duk syok lagi ni, duk syok beraya, beli baju raya, pakai baju raya. Mungkin ada yang mungkin sudah sedikit lalai dan juga alpa bahawa sebenarnya bulan Syawal ini juga bulan untuk mereka mengejar pahala juga Ustaz. Betul. Hana dan juga semua warga, Assalamualaikum. Kalau kita perhatikan, kalau kita lepas solat dah kan, kalau betul-betul kalau kita lepas solat, kita bagi salam, dia ada satu perasaan seronok, tapi dalam masa yang sama dia ada rasa ketenangan. Kan kita rasa macam best lah, kita rasa best sangat, rasa syok je kata lepas solat macam tu. Dan lepas solat biasanya kita akan duduk dulu, kita akan istighfar, kita akan berdoa kan. Bahkan antara waktu doa mustajab pun ada doa selepas daripada solat fardu yang kita tunaikan. Jadi begitu jugalah sepatutnya selepas daripada Ramadan. Ramadan ni dia datang dengan segala macam kebaikan, dan apabila habis saja Ramadan, kita ada rasa ketenangan, rasa kebahagiaan dan juga rasa seronok sebenarnya, sebab kita baru saja habis
melalui satu perkara yang sangat-sangat indah dalam hidup kita. Okey, tetapi yang berlaku ada juga lepas habis solat je terus melompat. terus je melompat, terus je entah apa-apa kan. Jadi yang kita risau lepas Ramadan kita masuk hari raya pun kita raya ni jadi melompat. Dia melompat ni dengan arti kata kita terus buat perkara-perkara yang melanggar adab. Bahkan kita tahu bahawasanya raya itu sendiri adalah ibadah. Salah satu cara Allah Taala nak bagi kepada kita pahala dalam bentuk kegembiraan. Seronok bila kita ziarah berzarahi itu semua menambahkan pahala, menambahkan iman. Tapi akhirnya ada yang sebaliknya. Itu sayanglah benda yang seronok lah, bukan benda susah. Kalau macam contohnya pergi haji, pergi haji kan susah, penat apa semua. Ini benda seronok, benda gembira, dapat pahala yang banyak. Sekali kita tinggalkan, kita lepaskan peluang tu. Jadi kitalah orang yang rugi, tapi mudah-mudahan kita semua termasuk di kalangan orang yang dapat betul-betul takwa bulan Ramadan. Amin. Sampai masuk bulan Syawal dalam keadaan yang lebih baik. Amin, insya-Allah. Tapi Ustaz, orang dia cakap dah, kita dah puasa 6 apa dah cukuplah tu amal kita bulan Syawal ni, dah habis puasa 6 dah. Pandangan Ustaz macam mana? Puasa 6 ni sebenarnya salah satu daripada perkara yang sangat baik tentu sekali. Tapi puasa 6 juga mengajar kepada kita bahawasanya kita jangan berhenti buat satu amalan saja. Banyak amalan tu bila buat pada bulan Ramadan, lepas tu kita tinggalkan saja. Maknanya puasa 6 tu ajar kita kau kena ada satu perkara yang dinamakan sebagai istiqamah ataupun berterusan. Jadi walaupun kita tak puasa 1 bulan Syawal ni, tapi adanya puasa-puasa yang lain. Maka begitu juga dengan amal ibadah kita yang lain pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita dapat teruskan. Amin, amin, insya-Allah. Dan itu termasuklah kita ni berkongsi rezeki kita dengan orang lain kan. Jadi mungkin Ustaz berterangkan sebenarnya kongsikan amalan sedekah seperti apakah yang boleh memberi manfaat. Macam Fairuz tadi tu. Sampai ke akhir hayat dia dapat pahala yang berterusan. Insya-Allah. Jadi bila kita buat satu-satu amalan, salah satu sebab kita terus lagi buat lagi dan buat lagi dan buat lagi sebab kita tak tahu bila kita akan mati. Kan? Jadi kita terus buat lagi dan buat lagi. Dan antara perkara yang paling membahagiakan seseorang apabila telah meninggal dunia adalah apabila banyaknya sedekah dia. Di bulan Ramadan kita diajar untuk banyak bersedekah. Nabi SAW lebih pemurah daripada angin yang bertiup dan paling pemurah pada bulan Ramadan. Jadi selepas daripada bulan Ramadan kita perhatikan bagaimana pula dengan sedekah kita. Dah berhenti macam tu je ke? Selain daripada itu tentulah Quran kita, sembahyang kita dan sebagainya. Kadang-kadang ada setengah tu Quran tu terus bergabuk. Kan 1 tahun kan 11 bulan kemudian baru jumpa balik Quran tu. Sedekah macam tu juga. Takut-takut bulan Ramadan kita banyak sedekah kan, kita cari sana sini, ada je masjid nak, ada mahtafiz dan sebagainya, kita bagi-bagi. Tapi akhir sekali habis saja Ramadan terus jadi kerekut. Lagi-lagi ialah macam-macam duit nak digunakan untuk raya ni kan, nak fikirkan duit minyak, duit tol, nak fikir itu ini, akhirnya kita jadi kerekut. Rugi kita. Takut kalau kita mati dalam keadaan kita tak istiqamah. Cukuplah mati itu sebagai satu peringatan yang disebutkan tadi, yang ditunjukkan tadi kan, kisah tadi Fairuz tadi tu. Ya Allah, itu satu pengajaran sebenarnya. Benda tu walaupun ia adalah lakonan, tapi memang ia benar-benar berlaku. Untuk kita sekarang ni kita fikir nak sedekah ke mana? Pertubuhan Mihrab datang. Pertubuhan Mihrab datang untuk tolong kita menyampaikan bantuan-bantuan kita, sumbangan-sumbangan kita. Saya semalam ada mesyuarat dengan mereka. Mereka tunjukkan beberapa lagi projek-projek yang mereka sedang dalam usaha untuk melakukan. Yang ongoing projek ni yang kita dah biasa tunjukkan pun dan ada di skrin TV kita sekarang ni, iaitu projek di Masjid Nurul Islamiah Sungai Curawang yang memerlukan 12 juta ringgit untuk dibina semula masjid yang telah uzur. Boleh tengok, siapa-siapa boleh pergi tengok sendiri, boleh singgah dekat Masjid Nurul Islamiah Sungai Curawang tu. Dari rumah saya sekarang ni lebih kurang 15 minit je sebenarnya. Saya pergi, saya tengok sendiri, kata memang uzur. Jadi mereka memerlukan bantuan dan begitu jugalah dengan macam-macam lagi projek-projek yang lain, antaranya projek mahtafiz dan sebagainya. Tadi Ustaz cakapkan 12 juta diperlukan untuk membangunkan Masjid Islamiah Nurul Islamiah. Nurul Islamiah di Sungai Chu. Bagaimana pula dengan dana-dana lain? Berapakah untuk melengkapkan lagi kempen membangunkan aset-aset Islam ni oleh Pertubuhan Mihrab, insya-Allah? Pertubuhan Mihrab setakat ini dah mengumpulkan lebih kurang 3 juta ringgit daripada hasil sumbangan kita semualah. Jadi yang masih lagi diperlukan balance-nya adalah 9 juta ringgit untuk projek yang ini. Tetapi macam kita sebut tadi, dia berterusan. Jadi saya cadangkan dan minggu lepas rasanya ada seorang jemaah masjid mesej saya, dia kata, Ustaz, saya tengok kat TV Hijrah, saya dah berniat, dah bertekad untuk bagi setiap bulan RM100, dia kata. Jadi bila dia bagi setiap bulan tu, maknanya apa? Kalaupun masjid dah siap, beliau akan teruskan juga untuk memberi sumbangan sebab dia tahu Pertubuhan Mihrab akan sampaikan kepada tempat-tempat yang pahalanya akan bersambung, pahalanya akan berterusan, iaitu masjid dan juga institusi tahfiz. Jadi
Saya sangat cadangkan perkara ini sebab kita tak tahu bila kita akan meninggalkan. Tapi kalau kita dah niat, okey, aku selama 20 tahun aku akan bagi RM100 sebulan contohnya. Kita tak tahu kita hidup lagi ke tidak 20 tahun lagi. Katakanlah lepas 2 tahun dah meninggal dah. Pahala kita memberi selama 20 tahun tu Allah Ta'ala dah tulis. Sebab niat kita dah ada. Ya. Allah Ta'ala dah tulis, dah kata dia ni memang nak bagi RM100 pada setiap bulan. Dan selama berapa puluh tahun dan sebagainya. Jadi maknanya kita sangat perlu kepada kebijaksanaan dalam bersedekah, dalam berinfak, dan Pertubuhan Mihrab sebenarnya membantu kita. Jadi terus layari infakmihrab.com, www.infakmihrab.com, dan seperti biasa saya cadangkan juga untuk war-warkan, untuk sampaikan kempen ini, www.infakmihrab.com ini, nombor telefon boleh WhatsApp terus, ataupun nombor akaun bank tu pun boleh terus saja. Sebab ada sebahagian daripada kita dia tak reti sangat nak buka-buka dekat website tu. Terus je telefon ataupun WhatsApp ke nombor tersebut, akan ada petugas kita yang akan membantu, insya-Allah. Subhanallah, kalau kita lihat sebenarnya Pertubuhan Mihrab ini menjadikan kita seorang investor akhirat yang bijak. Masya-Allah, tabarakallah. Dan mungkin terakhirlah kan kata-kata akhir daripada Ustaz Abdul Qadir Al-Jufri pada hari ini untuk memwar-warkan lagi dan menggalakkan mereka di luar sana untuk terus menginfakkan kepada Pertubuhan Mihrab, insya-Allah. Bila kita tolong sampaikan kepada orang, itu juga adalah satu investment yang bijak, kan? Investment ni bukan sahaja semata-mata dengan duit, tetapi juga dengan kita menyampaikan kepada yang lain. Mudah-mudahan kita terus akan mendapat pahala seperti mana disebutkan oleh Nabi SAW, ad-dalu alal khairi kafa'ilih. Orang yang menunjukkan kepada satu kebaikan, maka seperti dia yang melakukan kebaikan tersebut. Macam kita berada di TV Hijrah sekarang ini, kita cuba untuk war-warkan, sampaikan. Saya kalau ada duit berbilion, mungkin saya boleh terus bagi 12 juta untuk buat masjid tu. Tapi saya belum ada, kan? Jangan cakap tak ada, belum ada. Jadi nak bagi 12 juta sekaligus tu memang saya tak mampu. Tapi yang saya mampu adalah untuk mengajak dan terus mengajak. Mudah-mudahan adalah saham pahala untuk saya. Orang bagi sampai 12 juta tu, ada pahala saya pada 12 juta ringgit tu, insya-Allah. Jadi begitu jugalah kepada semua, kan? Tolong sampaikan, war-warkan terus. Letak je infakmihrab.com tu dekat kita punya status, dekat kita punya WhatsApp group, dekat kita punya Facebook dan sebagainya. Terus kita war-warkan, insya-Allah. Itu adalah pahala mudah, percuma pula lagi pahalanya yang kita dapat, dan kita tak akan menyesal apabila kita dah masuk ke dalam kubur nanti, insya-Allah. Amin, insya-Allah. Jadi jangan buang masa, cepat-cepat kita sebarkan, kita war-warkan, dan segala apa kemampuan kita berikan. Betul. Untuk insya-Allah kempen Infak Mihrab ini. Jazakumullah khairan jazak buat Ustaz Abdul Qadir Al-Jufri di atas penerangan sebentar tadi. Nak berhenti lihat seketika, kembali lagi dalam Assalamualaikum. Anda jangan ke mana-mana. Sanggupkah kita melihat generasi sekarang semakin jauh daripada Islam? Allahu Akbar. Ayuh bersama-sama membangunkan aset Islam dengan berinfak untuk dana pembangunan masjid dan tahfiz melalui Pertubuhan Mihrab. Untuk maklumat lanjut, layari www.infakmihrab.com. Berinfaklah sekarang.